أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan kami Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab hadis Qudsi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada hari Jumaat yang barakah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jaga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas permulaan pagi kita dengan majlis ilmu di Sayyidul Ayyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua amal-amal soleh yang kita lakukan pada pagi yang baik ini, dan Allah Taala memustajabkan seluruh doa-doa yang kita pohon kepadanya, kerana pada hari Jumaat ini ada waktu yang sangat mustajab namun tak diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk kita sentiasa mencari-cari waktu tersebut di hari Jumaat yang sangat mulia ini, insya-Allah. Baik, jadi perbincangan kita pada pagi ini adalah daripada kitab Hadis Qudsi, dan kita akan sambung pada muka surat yang ke-56. 56. Hadis yang pertama dalam bab kitab puasa, hadis yang ketiga, hadis ketiga, muka surat 56. Okey. Baik, iaitu masih lagi perbincangan tentang ganjaran orang yang berpuasa lah. Ini dia sekadar menambahkan lagi. Perbincangan ni kita dah bincang dah minggu lalu, dan hari ni saya hanya membaca sahaja, dan kita akan sambung lagi untuk hadis yang berikutnya lah. Doa orang berpuasa tidak ditolak tu. Okey. Kita tengok dulu hadis yang muka surat 56 diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis sahih riwayat Al-Imamu Bukhari. Baik, apa dia? Iaitu daripada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum. Kata Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan daripada Allah Taala. Nabi riwayatkan daripada Allah, maksudnya hadis ini kategori hadis qudsi. Qala, iaitu Allah telah berfirman, likulli amalin kafarah. Seluruh amal soleh yang kita lakukan adalah pengampunan. Semua amal soleh yang kita lakukan adalah pengampunan. Kita baca Quran, adanya pengampunan. Ada hasanat dan adanya pengampunan. Ada ganjaran pahala, ada pengampunan. Kita salat, ada ganjaran pahala, ada pengampunan. Kita pergi ke masjid, ada pahala, ada pengampunan. Di dalam zikir-zikir kita, ada pahala, ada pengampunan. Dalam berwuduk kita ada pahala, ada pengampunan. Sentiasa amal soleh ni sentiasa banyak ada pengampunan. Banyak.
Okay. Seluruh amal-amal yang kita lakukan ada je pengampunan. Pengampunan demi pengampunan, pengampunan demi pengampunan kan. Di antara satu Jumaat ke satu Jumaat, pengampunan. Di antara satu Ramadan ke satu Ramadan, pengampunan. Di antara satu umrah ke satu umrah, pengampunan. Yang itu dimaksudkan sebagai likulli amalin kafarah. Seluruh amal soleh yang kita lakukan adanya pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita pakai step tracker kan, jam ya, hari ni zaman moden orang pakai jam yang ada step tracker. Dia boleh record jarak perjalanan setiap langkah dia seharian. Ada orang dia berjalan, dia malas sikit, hari ni jalan 3,000 step. Ada orang yang rajin sikit, dia berjalan 5,000 step. Ada orang yang terlalu aktif, jalannya 10,000 step. Semua perjalanan-perjalanan ni, semua orang tak pernah record pun. Tapi jam kita ni, telefon kita ni boleh trace kita punya langkah kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni bukan sekadar direkodkan setiap langkah kita, bahkan setiap langkah kita itu adalah pengampunan-pengampunan di sisi Allah Ta'ala. Pergi masjid, setiap langkah pengampunan. Pergi kerja, setiap langkah pengampunan. Bekerja, ibadah. Kalau ada kecederaan, minta maaf lah, waliyazubillah, kalau ada kematian pula dikira syahid. Macam-macam Allah Ta'ala berikan. Yang itu yang Nabi kata, likulli amalin kafarah. Seluruh amal soleh yang kita lakukan ni ada pengampunan-pengampunan di sisi Allah Ta'ala. Dan itu menunjukkan Allah ni Tuhan yang Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kita buat dosa, Allah Ta'ala tak timpakan azab serta-merta. Dia berikan penangguhan. Itu rahmah Allah. Kasihnya Allah Ta'ala kepada kita ni, buat maksiat, Allah tak terus murka, Allah tangguhkan. Sudahlah dia tangguhkan, lalu Allah datangkan ujian. Melalui ujian tu pula, menjadikan kita sedar dengan kesalahan yang kita lakukan. Maksudnya Allah Ta'ala tetap berikan kita peluang. Dahlah dia tangguhkan, dia pujuk kita untuk kembali pada dia dengan datangnya ujian. Melalui ujian kita tersedar, lalu kita pun bertaubat. Apabila kita bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. Apabila kita bertaubat, Allah mustajabkan doa kita. Apabila kita bertaubat, Allah gantikan dosa menjadi pahala. Apabila kita bertaubat, kita makin hampir kepada Allah. Banyak ganjaran pula. Dahlah bertaubat dapat ganjaran-ganjaran dunia, lalu meninggal nanti Allah bagi ganjaran akhirat, iaitu pengampunan. Dan ganjaran di akhirat Allah masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semuanya adalah kafarah, pengampunan-pengampunan daripada Allah, menunjukkan sifat penyayangnya Allah Taala. Dan kata Nabi SAW, wasaumuli, dan ibadah puasa itu adalah untuk aku. Ini kita dah bincanglah kenapa puasa itu untuk Allah Ta'ala. Sebab ibadah puasa adalah ibadah yang kita tidak laksanakan, tetapi kita tinggalkan. Ibadah lain kita kena buat, laksanakan, baru dipanggil ibadah. Saya salat sebab saya dirikan salat, baru dipanggil salat. Saya haji sebab saya tunaikan haji. Saya umrah sebab saya tunaikan umrah. Tapi kalau saya puasa, saya tak tunaikan puasa. Saya tak tunaikan puasa. Tetapi puasanya saya itu adalah saya meninggalkan apa yang Allah larang. Okay? Saya meninggalkan apa yang Allah larang. Meninggalkan Allah larang. Sebab itu Allah kata wasaumuli. Dan orang lain tak tahu dan tak lihat amal-amal yang kita lakukan. Lalu kata Allah, wa ana ajzibih. Maka akulah yang akan membalas ganjaran pahala tersebut. Kita buat kerana Allah, maka Allah berikan ganjaran pahala tersebut. Kalau kita tengok hadis yang sebelum ni, kita dah bincang dah, iaitu orang akan gembira wa farhatan, kata Nabi SAW, wa farhatan hina yulqa rabbah. Manusia yang berpuasa ni dia akan rasa happy bila dia bertemu dengan Allah. Kenapa? Sebab kat sini yang Nabi kata wa ana ajzibih. Kenapa orang yang berpuasa dia happy jumpa dengan Allah? Jumpa dengan Allah di situ adalah jumpa di hari akhirat. Kerana ibadah puasa ni ganjaran daripada Allah. Ganjaran dia tidak ada limit. Ganjaran dia tidak ada sukatan. Ganjaran dia mengikut kehendak Allah Ta'ala. Jadi ganjarannya adalah surprise. Kejutan lah. Kita tak jangka. Rupa-rupanya puasa saya pada hari ini, rupa-rupanya ganjaran dia pengampunan seumur hidup. Kalau Allah nak beri, Allah beri. Allah takkan halang.
seluruh amal kehidupan kita sepanjang hidup ni Allah beri pengampunan. Kenapa saya dapat macam ni? Sebab puasa awak pada tanggal iaitu 4 Ogos tahun 2023, puasa tu paling berkualiti. Allah beri pahala sebesar tu. Contohlah. Allah berikan pula ada orang dapat ganjaran puasa. Puasanya itu adalah puasa yang menjadikan dia dapat ke syurga Firdaus dan sebagainya lah. Ini ganjaran-ganjaran syurga ataupun pahala yang tidak disebutkan ganjarannya. Sebab Allah Ta'ala nak beri lebih daripada apa yang telah kita lakukan. Ini antaralah kelebihan orang yang beribadah puasa. Okey, lalu disebutkan lagi wala khulufu fam saim, dan bau mulut orang yang berpuasa itu atyab, adalah lebih harum indallah mirihil misk, di sisi Allah daripada bau haruman kasturi. Okey, ini pun kita dah bincang lah. Bauan itu adalah di sisi Allah Ta'ala, bukan berada di sisi manusia. Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang setimpal dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Baik, itu adalah hadis yang kita bincang daripada riwayat Abu Hurairah, dan hadis ni adalah hampir-hampir sama daripada hadis yang telah kita bincangkan, dua hadis yang lepas pada kesempatan yang lalu. Okey, ni dia hanya ni. Okey, sekarang kita sentuh hadis yang berikutnya. Hadis ni hadis barulah, iaitu ibadah berpuasa ini tidak ditolak doanya. Orang yang berpuasa ini tidak ditolak doanya. Sekejap ya. Okey, baik. Dalam hadis muka surat 57. Pada muka surat 57, Nabi SAW daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, iaitu kata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, iaitu Nabi SAW telah bersabda. Apa kata Nabi? Thalathatun, ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang Allah tidak akan tolak doanya. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak akan tolak doanya. As-saim hatta yuftir, pertama doa orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Saya nak bayangkan macam ni lah. Kalaulah ada orang dia dapat satu kelebihan. Ada seorang raja ni, dia kata siapa yang jadi macam ni, pegang kedudukan ni, semua hajat dia saya takkan tolak. Percayalah, semua orang akan berusaha berlumba-lumba untuk capai tempat tersebut, kedudukan tersebut ataupun ranking tersebut, sebab diberikan kelebihan yang sangat-sangat istimewa. Okay? Sebab semua hajat dia, permintaan dia, semuanya akan diperkenankan oleh seorang raja. Sebab dia memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk dimustajabkan doa dia lah. Contoh, dikatakan macam tu. Raja ni kata, siapa yang nak semua permintaannya ditunaikan, dia kena capai target ni. Kalau dia dapat di sini, minta apa saja saya tunaikan. Bayangkan, kalau makhluk janji macam tu pun kita boleh berusaha lebih, apatah lagi kalau Allah Ta'ala yang menjanjikan. Patutnya kita kena lebih berpegang lah. Suami kita kata, yang abang ni nak bagi awak hadiah gelang emas. Suami kita baik kan. Dia kata nak bagi saya hadiah gelang emas. Contoh kan, suami lah. Suami siapa? Suami, semua yang ada suami. Dia offer macam tu. Tapi awak kena tolong abang. Tolong apa? Tolongnya sepanjang sebulan ni abang nak bla 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 bla. Dia letak syarat. Tapi kalau dapat tunaikan, semua permintaan semuanya akan ditunaikan. Kita pun sebab suami janji kan, pegang sungguh dan buat sahaja apa suami kita minta. Bayangkan, kalau dengan makhluk pun kita boleh pegang,
dan kita sangat berharap untuk ditunaikan, sedangkan makhluk ni tak ada jaminan. Kalau Allah nak matikan juga. Kalau Allah Ta'ala nak sempitkan rezeki, sempit juga. Tapi kita bila dah dijanji, suami tak dapat tunaikan, kecil hati pula. Sedangkan dia kena sedar, ni suami ni manusia. Boleh jadi dia janji, tapi Allah tak perkenankan. Boleh jadi. Jadi janganlah berharap sangat. Tapi Allah Ta'ala kalau dia berjanji, maka pasti dia akan tunaikan. Kalau berpegang dengan janji makhluk pun menjadikan kita yakin sungguh, berpegang dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sepatutnya kita lebih yakin. Kita lebih yakin. Lebih kuat pegangan kita dan lebih kuat kita berusaha sebab hajat kita akan diperkenankan. Dan apa yang Allah Ta'ala minta mudah sangat. Pertama, as-saim hatta yuftir, kata Allah Ta'ala. Orang yang dia pegang syarat ni iaitu berpuasa. Daripada dia berpuasa siang hari sampai dia berbuka, doanya Allah mustajabkan. Senang ke susah? Senanglah. Selalu kita berpuasa, sebulan kita puasa. Setiap minggu kita berpuasa. Kadang puasa sunat tu pelbagai jenis kita berpuasa. Tapi bila kita nak dapatkan, jadi kadang-kadang malas. Sebab apa? Sebab kita tak rasa benda tu adalah benda yang sebenar yang dijanjikan. Sedangkan kita boleh minta apa sahaja. Bukankah Allah ni Rabbil Alamin? Tuhan sekalian alam. Saya nak, ya Allah, saya ni nak bahagia ni. Ya Allah, saya nak tenteram jiwa ni. Ya Allah, saya nak anak saya berjaya ni. Nak lulus peperiksaan ni. Macam-macam kita hajat. Macam mana kita nak dapat doa mustajab? Salah satu jalan dia puasa. Puasa. Sebab bila kita puasa, kita duduk di kelompok doa orang yang Allah mustajabkan. Duduk di satu ranking yang Allah Ta'ala angkat seluruh doa dan Allah makbulkan. Allah dah bagi clue dah. Dah beri satu apa kita kata? Petunjuk dah kepada kita. Macam mana kamu nak doanya mustajab? Salah satu jalannya adalah jadilah orang yang berpuasa. Okay? Kedua kata Allah Ta'ala, wal imamul adil. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak hanya disempitkan pada kepimpinan negara ataupun kepimpinan negeri, tetapi juga adalah pada kepimpinan keluarga dan juga kepimpinan pada diri kita sendiri. Adil ni lawannya adalah zalim. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tak sama dengan zalim. Zalim ni adalah meletakkan sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Jadilah pemimpin-pemimpin yang adil. Allah Ta'ala ciptakan mata untuk tengok benda yang baik. Gunakan mata tengok benda yang baik. Jangan tengok benda yang haram. Kalau tidak, kita jadi pemimpin pada diri kita, pemimpin yang zalim. Meletakkan mata kita di tempat yang salah. Mulut kita hanya makan benda yang halal. Benda yang baik, benda yang Allah Ta'ala beri rezeki yang betul. Tapi mulut kita makan daripada rezeki yang haram, sumber yang haram. Maka menjadikan kita ni zalim pada diri kita sendiri. Zalim. Sebab apa? Mulut kita sepatutnya letak benda yang haram, kita letak benda yang letak benda halal, kita letak benda yang haram. Sepatutnya sebut benda yang baik tapi kita mengumpat. Ini semuanya adalah bukan ciri-ciri pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil doanya mustajab. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan juga doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Lalu dikatakan, yarfa'uhallahu fawqal ghamam. Allah Ta'ala akan mengangkat seluruh doanya melepasi awan. Tidak akan tertahan-tahan dah. Semuanya melepasi awan. Kemudian wa yaftahu laha abwabas sama'. Lalu dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, wa izzati, demi keagungan aku, la ansurannaka walau ba'da hin. Aku pasti akan membantumu walaupun selepas satu tempoh yang lama. Macam mana pun aku tetap akan memakbulkan doa kamu. Aku akan bantu kamu dan aku akan mustajabkan doa kamu. Walaupun tempoh tu panjang. Kadang-kadang kita ingat balik.
saya minta benda ni lama dah. Tapi tak sangka Allah Ta'ala perkenankan. Tapi saya dapat ni. 10 tahun akan datang baru dapat. 15 tahun akan datang barulah saya dapat. Sedangkan doa ni saya dah panjat. Saya minta pada Allah lama dah. Itu mungkinlah antara pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui. Okey. Baik. Saya nak tanya pada ibu-ibu. Apa persamaan doa orang yang berpuasa, persamaan imam yang adil dan persamaan orang yang dizalimi? Apa persamaan dia? Di antara tiga ni apa persamaan dia? Dimakbulkan doanya Ustaz. Okey. Okey, itu betul lah tu, dia dimakbulkan. Okey, betul lah dimakbulkan tu sebab Allah Taala sudah sebut dah. Yang lain. Apa persamaan dia? Kenapa disebut tiga golongan ni Allah makbulkan doa dia? Sendiri je yang tahu. Sendiri yang tahu maksudnya? Yalah macam kita puasa, kita je yang tahu, kita yang sabar, kita yang tahan sendirilah. Perasaan kita. Betul. Okey. Sebab tiga ni persamaan dia adalah kita mujahadah pada diri kita sendiri. Orang lain tahu ke? Orang lain tak tahu. Puasa, orang lain tak tahu. Jadi imam yang adil, orang tak tahu. Okay? Sebab kita sendiri yang berusaha nak adil pada setiap kepimpinan kita. Dan yang ketiganya adalah orang yang dizalimi. Orang tak tahu. Kita yang tertindas, kita yang dizalimi, orang lain tak tahu. Melainkan kita cakap lah, saya ditindas. Semua orang tak tahu. Yang ini yang menjadikan doanya Allah mustajabkan. Semuanya menjadikan doanya mustajab. Dan tiga golongan ini juga adalah semuanya menghapuskan dosa-dosa. Okay? Orang yang berpuasa menggugurkan dosa-dosa dia. Orang pemimpin yang adil menggugurkan dosa-dosa dia. Dan juga orang yang dizalim pun akan digugurkan dosa-dosanya. Dan siapa yang digugurkan dosanya oleh Allah, doanya akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu di dalam surah Hud, Allah Ta'ala berfirman, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Kenapa? Innahu Rabbi, sesungguhnya Tuhan aku itu adalah qaribum mujib. Tuhan aku itu dekat dan Tuhan aku itu memakbulkan doa. Maksudnya, orang yang melakukan dosa, menjadikan doanya terhalang daripada dimakbulkan dan menjadi penghalang daripada dia hampir kepada Allah Ta'ala. Jadi, bila kita ni bertaubat, dosa kita ni Allah Ta'ala gugurkan, maka tembok yang menghalang antara kita dengan Allah pecah. Jadi kita makin hampir pada Allah. Dan doa kita yang terhalang tu adalah kerana dosa-dosa kita. Jadi bila doa tu Allah ampunkan, maka seluruh doa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok pada zikir Nabi Yunus AS, zikirnya menjadikan doanya mustajab. Kerana apa? Sebab zikirnya ada perkataan istighfar, taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu antaranya kan. Dan banyak lagi lah doa-doa yang ada perkataan istighfar, permohonan keampunan pada Allah, menjadikan doanya mustajab. Sebab itu kalau kita berada di kesempatan ataupun waktu-waktu yang mustajab, jangan tinggalkan pengampunan dosa. Sebab pengampunan dosa ni lah menjadikan salah satu punca dan sebab doa kita mustajab. Okay? Tapi persamaan tiga tadi itu betul. Terima kasih Kak Intan. Sebab dia adalah bersifat peribadi. Peribadi. Orang lain tak tahu pun. Kita yang beramal sendiri. Okay? Kita beramal, kita berusaha sendiri, kita sendiri yang tahu apa yang kita alami. Yang itu menjadikan hubungan manusia tu dengan Allah Ta'ala ni betul-betul hampir. Saya puasa ni sebab keimanan, orang lain tak tahu. Yang itu saya dengan Allah Ta'ala. Nak jadi pemimpin yang adil, kita ada peluang dan ruang untuk buat maksiat, untuk tindas orang, tapi saya letakkan keadilan kerana hubungan saya dengan Allah Ta'ala. Dan saya dizalimi ni mungkin sebabkan kita dalam keadaan tertindas, Allah berikan kita talian hayat, satu perhubungan jiwa yang kuat kepada Allah Ta'ala untuk tambah lagi kekuatan. Maka doanya Allah Ta'ala juga mustajabkan. Okey, baik. Kita tengok pengajaran yang pertama pada hadis ini. Pertama iaitu doa yang mustajab juga bergantung pada faktor yang lain seperti sumber makanan yang halal, merendah diri ketika berdoa,
dan keelokan peribadi orang yang berdoa. Okey, kita tengok sikit. Ada beberapa hadis daripada Nabi SAW yang menjadikan doa kita mustajab. Okey, ada beberapa sebab yang menjadikan doa kita mustajab. Okey, ada beberapa. Okey, yang pertama yang menjadikan doa kita mustajab, yang pertama adalah berdoalah dengan keyakinan dan pengharapan. Doalah sungguh-sungguh dengan keyakinan dan pengharapan. Minta dengan yakin dan sungguh-sungguh, barulah doa itu mustajab. Kerana apa? Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kanu, mereka itu para nabi, yusari'u fil khairat, adalah mereka yang sentiasa bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, iaitu Allah, raghaban wa rahaba. Para nabi ni dia berdoa dengan penuh harapan dan juga penuh ketakutan. Dia doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut para nabi ni kenapa doanya mustajab? Sebab sifat doa mereka adalah raghab dan juga rahab. Okey? Sebab adanya harapan dan adanya ketakutan. Harapan ni apa? Sentiasa dia ada rasa sangka baik kepada Allah Ta'ala. Dia doa ni, dia ada rasa keyakinan Allah sentiasa mustajab. Sentiasa mustajab. Sentiasa dia rasa Allah Ta'ala mustajabkan doa-doa dia. Dia minta apa sahaja, dia yakin Allah lah satu-satunya Tuhan yang perkenankan. Kadang-kadang kita ni berdoa-doa juga tapi tak rasa yakin. Ya je doa ni makbul, contohlah ya. Ya je doa ni makbul. Tapi Allah Ta'ala tetap akan perkenankan. Mesti ada rasa yakin. Yang kedua, mesti ada rasa rahab, iaitu ketakutan. Takut ni apa? Iaitu doanya tu diharapkan betul-betul Allah Ta'ala terimalah, diangkat menjadi ibadah. Okey? Baik. Yang ini yang menjadikan doa kita tu mustajab. Dan kita boleh tengoklah macam mana, misal macam kisah Nabi Zakaria. Okey, kita tengok kisah Nabi Zakaria. Okey, kita tengok jap. Saya kongsikan kejap Sekejap. Saya share ayat. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala rekodkan kisah Nabi-Nabi terdahulu yang doanya Allah Ta'ala mustajabkan. Okey, contoh. Dekat sini ada beberapa kisah yang Allah Ta'ala rakamkan tentang doa para Nabi yang Allah mustajabkan. Ciri-ciri dia sama je. Mana share? Okay. Okey, pertama, kita tengok yang atas dulu lah. Sebelum tu ada cerita tentang Nabi Ayub. Okey, Nabi Ayub. Nabi Ayub ni saya pernah sebut rasanya dah minggu lalu ataupun kuliah kita yang lain. Tengok kata Allah Ta'ala wa ayyuba, dan cerita Ayub idnada rabbah, apabila dia berdoa merayu kepada Allah. Anni massaniyaddur, dia kata. Sesungguhnya aku, ya Allah, ditimpa penyakit, kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau lah Tuhan yang maha pengasih lagi maha mengasihani. Okey, ayat ni ibu-ibu kalau kita perhatikan, tengok Nabi Ayub dia letakkan harapan dan keyakinan. Bahkan dia bersangka baik dengan Allah. Nabi Ayub ni dia ditimpa penyakit berapa lama? Ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ayub ni berapa lama ibu-ibu? Siapa boleh bantu saya? Nabi Ayub dia kena ujian berapa? 18 tahun Ustaz. 18 tahun. Okay. 18 tahun lebih kurang lah lebih kurang. Dia ditimpa ujian itu selama 18 tahun. Dan ujian dia bukan ujian penyakit yang selalu kita dengar. Ujian penyakit yang selalu kita dengar tu iaitu
semua tubuh dia tu menjadi penyakit, macam apa, rosak. Apa kalau yang ibu-ibu selalu dengar apa? Dia punya kulit hancur kan. Tinggal apa? Tinggal jantung kan. Apa nama? Saya tak ingat lah yang riwayat-riwayat Israeliat ni, dia selalu sebut lah, maksudnya hancur sampai orang melarikan diri daripada Nabi Ayub. Pandangan ni adalah batil. Batil. Siapa yang menyangka Nabi Ayub ni ditinggalkan oleh manusia, salah lah. Sebab para Nabi ni bersifat maksum. Maksum ni bukan sekadar dia ni terhindar daripada tidak melakukan dosa, tapi maksum ni adalah terjaga maruah dia. Dia tak sampai satu tahap yang dia ni dalam keadaan dibenci, dijauhi oleh manusia. Tidak. Dia bukan macam tu. Maksudnya Nabi Ayub ni biasa je, sempurna. Tetapi ujian pada dia ujian yang berat. Apa ujian dia? Saya sebutkan, saya pernah sebut dah. Iaitu ada 3 ujian berat. Iaitu ujian harta dia, kemudian ujian penyakit kesihatan dia, dan ujian keluarga dia. 3-3 ni Allah ambil. Dan tempoh dia bukan setahun 2, tapi mencecah hampir lebih 17 tahun. Jadi waktu dia kena tu, dia kata apa? Anni masaniyadur. Dia sebut ujian yang Allah timpakan kepadanya itu adalah massa. Massania. Massa ni maksudnya Allah menyentuh dengan kasih sayang. Kita kalau kena ujian, kita rasa, ya Allah, Allah ni tak sayang saya ni. Ya Allah, Allah Ta'ala ni betul-betul tak suka saya ni. Saya seorang je kena, orang lain tak pernah kena. Kita rungut-rungut. Kenapa saya kena, orang lain tak kena? Saya ni dah banyak ujian dah. Di Penang malam semalam, saya tengoklah di media sosial. Ada pakcik ni, dia bawa van. Tak tahu lah ibu-ibu perasan tidak semalam ni. Pakcik ni bawa van. Dia ziarah anak dia kena penyakit kanser. Dia pergi ke hospital tu tengok anak dia kena kanser ni, 2 orang, dia dengan anak lelaki dia seorang. Tapi nak jadi ceritanya, ada sekumpulan mak rempit ni, dia merempit atas satu highway dekat Pulau Pinang ni lah. Dia bila dia merempit tu, budak-budak yang merempit ni accident. Dan dia accident langgar van pakcik ni. Pakcik ni dah lah susah, anak dia kanser dekat hospital. Sekarang van dia rosak, budak-budak tu tak tahulah mati ke tidak yang merempit ni. Anak yang temankan dia tu ada kerosakan pada tulang belakang dia. Sebab kesan aksiden tu hentakan kuat sampai patah kot dia punya ni. Dah jadi cerita lain dah. Saya tengok situasi tu, saya rasa, ya Allah, Allah uji pakcik ni, dah lah keadaan anaknya kanser, lalu diuji dengan ujian macam tu pula. Kan? Diuji dengan macam tu pula. Samalah macam kisah Nabi Ayub ni. Allah dah uji dengan dia ambil hartanya, lalu Allah Ta'ala uji dengan kesihatan dia pula. Lalu Allah uji pula dengan kalangan keluarga dia pula. Ujian ni berat, sangat berat. Kita kehilangan ahli keluarga, kita rasa terbeban, tapi masih lagi sihat. Kita teruji dengan keluarga, tapi kita ada harta. Tapi Nabi Ayub, harta tak ada, keluarga tak ada, kesihatan pun tak ada. Betul-betul terduduk dah ni. Tapi dia sebut pada Allah, Anni masaniyadur. Ya Allah, ujian yang kau timpa pada aku ni, dur ni kemudaratan kan. Yang ujian-ujian yang kau timpa pada aku ni, kau masania, kau sentuh, kau belai aku dengan kasih sayang. Masya Allah. Ini namanya orang yang sentiasa ada harapan kepada Allah. Sentiasa letakkan harapan, bersangka baik kepada Allah. Ini antara sebab doa yang mustajab. Bahkan dia puji Allah, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau wahai Allah, Tuhan yang arham ar-rahimin. Tuhan yang maha pengasih lagi maha mengasihani. Dia boleh sebut Allah ni pengasih, sebab itu Allah berikan dia ujian. Allah timpa dia ujian sebab Allah pengasih. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Level apa Nabi ni? Level apa? Yang inilah nama yang disebutkan tadi adalah sebagai raghab dan juga rahab. Okay? Berdoa tu mesti dengan penuh harapan dan juga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia tak minta pun Allah sembuhkan dia. Allah sembuhkan dia. Allah sembuhkan dia. Ayat bawah tu yang Allah Taala sebut tu, Allah sembuhkan dia. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Iaitu kami perkenankan doanya dan kami hapuskan penyakit-penyakitnya. Ini kita tahu dalam surah lain, Allah Ta'ala cerita, Allah perintahkan Nabi Ayub dihentakkan kakinya. Dia hentak kakinya, maka dia pun sembuh. Ini cerita dia lah.
Nanti lepas kitanya habis kuliah sirah kita, sirah perang Nabi tu, kita masuk ke sirah kisah para anbiya. Nanti kita jumpalah kisah-kisah ni. Okay. Kemudian Allah kata apa? Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah min indina. Dan kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lebih ramai lagi. Sebagai satu rahmah daripada kami. Wa dhikra lil abidin, dan satu peringatan kepada orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar, dan orang yang sabar mesti akan dapat balasan yang baik. Benda ni adalah sangka baik kita kepada Allah Ta'ala. Sentiasa yakin dengan doa kita kepada Allah Ta'ala. Jangan tengok pada hajat kita, tapi tengok siapa Tuhan yang kita berdoa. Dia lebih besar daripada hajat-hajat kita. Allah Ta'ala lebih besar daripada hajat kita. Dia boleh kurniakan semua permintaan-permintaan kita. Okey. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi cerita lain. Ini cerita tentang Nabi Yunus pula. Cerita tentang Zunnun. Dia ditelan oleh ikan. Okey. Yang ni cerita ni pun kita dah pernah baca dah. Cuma saya nak tunjukkan je. Okey. Cerita tentang Zunnun ni kata Allah, idzahaba mughadiban. Yang mana Zunnun ni dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan dia marah. Dia dakwah tapi dakwahnya kaumnya tak nak terima. Dia dakwah, kaumnya tak nak terima. Okey, kaum dia tak boleh terima dakwah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus marah, dia keluar daripada kampung dia. Dia keluar sebab dia nak pergi cari tempat yang lain lah. Cari tempat lain untuk dia berdakwah. Fadhanna allan naqdira alaihi. Dan dia menyangka yang Allah Ta'ala, dan dia menyangka Allah tidak akan menyempitkan keputusan dia. Okay, sedangkan Allah Ta'ala lepas tu timpakan dia kesulitan lah, iaitu dia ditelan oleh seekor ikan. Ditelan oleh ikan. Dan Allah kata apa? Ada fi dhulumat. Waktu dia duduk dalam perut ikan tu, ikan besar lah, ikan paus. Ikan paus yang paling besar sekali. Fanada fi dhulumat. Dan dia ni kata Allah berdoa di dalam kegelapan. Dekat sini Allah Ta'ala sebut perkataan az-zulumat. Az-zulumat ini Allah sebut dalam bentuk plural. Jamak muannas salim. Plural. Okay, plural. Dan di dalam bahasa Arab, perkataan jamak ni dia mesti bilangan 3 dan lebih. Okay, bayangkan ujian kegelapan dia sahaja Allah uji dengan tak kurang daripada 3. Baru cerita gelap. Belum cerita ketakutan, belum cerita tentang dia kelaparan ke, belum cerita tentang kebimbangan ke, kerisauan. Macam-macam lah dia fikir. Ujian-ujian tu berat. Tapi Allah cerita tentang ujian gelap je. Sebab ujian gelap ni paling kita takut kan. Kalau terang mungkin kita tak takut. Tapi sebab gelap. Contohnya, kita duduk dalam rumah je, tiba-tiba terpadam. Menjerit ke tak jerit? Cuba contohlah. Tiba-tiba terpadam. Kita mesti terkejut. Sebab gelap tu kita tak nampak. Jadi orang ni dia bila dalam gelap dia ketakutan. Allah Ta'ala sebut, betul. Puan Maryam. Dia gelap, pertama gelap di dalam lautan. Gelap dalam lautan sebab ikan besar ni dia berenang di bawah. Dia berenang di bawah. Beratus meter ke bawah kan. Ikan-ikan besar tak berenang atas, dan kita tahu lautan ni berapa meter daripada atas tu, kalau dia dah bawah sikit cahaya matahari dah tak tembus. Jadi dia berada dalam kegelapan lautan. Kedua, dia berada di dalam kegelapan perut ikan. Ikan tu buka lah, kalau dia buka habis air masuk kan. Jadi dia berada dalam kegelapan perut ikan. Dan yang ketiga iaitu kegelapan pada waktu malam. Kenapa malam? Sebab Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan ni selama 7 malam. Lebih kurang ada 7 malam dia duduk di dalam perut ikan. So kita boleh bayangkan macam mana ketakutan yang ada pada Nabi Yunus. Jadi perkataan zulumat ni Allah nak bagi tahu. Ujian yang Allah timpa pada dia tu berganda-ganda. Ujian dia berganda-ganda. Okay. Apa Nabi Yunus kata pada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia kata tidak ada Tuhan melainkan engkau. Dia tahu manfaat yang dia dapat, sekalipun mudarat yang dia dapat ditelan oleh ikan ni, semuanya daripada Allah. Itu perkataan tahlil. La ilaha illallah ataupun la ilaha illa anta. Tak ada satu pun yang boleh terkena pada saya, sama ada kebaikan ataupun kemudaratan, melainkan Allah izinkan. Punya bersangka baik dengan Allah lagi.
punya bersangka baik. Dan dia puji Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Sebab apa? Perkataan maha suci Allah ni, Allah suci daripada kelemahan dan keaiban. Allah suci daripada kekurangan. Maksudnya apa yang Allah putuskan kepada kita, mesti ada hikmah dia. Mesti ada benda yang telah Allah atur yang terbaik untuk kita. Mesti Allah dah aturkan dah. Mesti ada benda yang baik. Dia boleh puji Allah walaupun dia duduk dalam ketakutan dia, tetap sebut la ilaha illa anta subhanaka. Kita ni kenapa Allah tak makbulkan doa kita? Sebab bila kita berdoa atau sewaktu kita ditimpa kesulitan, jarang-jarang kita nak puji Allah. Bahkan kita cela Allah. Kenapa Allah buat saya macam ni? Kenapalah Allah tak sayang saya? Kenapalah? Yang itulah antara punca kenapa doa tak mustajab. Okay? Sebab tu mustajabnya doa ni adalah doa dengan keyakinan dan juga pengharapan. Dalam masa sama ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Okay. Sebabkan dia baca macam tu, maka Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah makbulkan doa dia dan Allah selamatkan dia daripada gham. Gham ni iaitu daripada macam-macam lah, kesulitan ke, kesusahan ke, kebimbangan ke, semuanya Allah selamatkan. Okay. Baik, ayat 89 pula. Ayat 89. Kita tengok lagi. Satu lagi kisah Nabi. Iaitu Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia. Wa Zakaria, kata Allah. Dan ingatlah cerita tentang Nabi Zakaria. Idnada Rabbah. Apabila Nabi Zakaria ni berdoa merayu kepada Allah. Dia merayu dan berdoa kepada Allah. Rabbi la tadharni fardan. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku bersendirian. Okay, maksudnya tak dengan tidak ada zuriat-zuriat lah, sebab Nabi Zakaria ni adalah Nabi penutup kepada kaum Yahudi. Okay, dan orang Yahudi desak dia. Zakaria, mintalah pada Tuhan supaya engkau ni dikurniakan anak. Sebab Nabi daripada kalangan Bani Israel, orang Yahudi ni, dia adalah Nabi yang mewarisi pertalian darah. Kalau dia nak jadi Nabi, bapa dia mesti Nabi. Tak bapa dia, datuk dia mesti Nabi. Dia mesti ada pertalian. Dia tak boleh tiba-tiba lompat je. Jadi bila Nabi Zakaria ni dah tua dan tak dikurniakan anak, jadi orang Yahudi bimbang. Takut-takut mereka tak dikurniakan Rasul lagi dalam kalangan mereka. Jadi Nabi Zakaria ni pun doa lah, la tadharni fardan. Janganlah kau tinggalkan aku ni bersendirian, tak ada waris. Tak ada Rasul lepas aku ni. Wa anta khairul warisin. Tengok dia sebut apa. Dan engkaulah sebaik-baik waris. Engkaulah sebaik-baik yang memberi pewarisan. Subhanallah. Kadang-kadang kita, Allah Ta'ala tak beri zuriat kan. Kita nak sangat ada zuriat. Nak sangat. Kita pun kata, ramai lagi orang kat luar sana tu yang dia tak nak anak, Allah bagi anak. Saya ni ada harta sikit, ada nak anak, Allah tak bagi anak. Oh, dia sangka buruk pula. Banyaklah, banyak. Tapi dia, Rasul ni, waktu dia tak ada anak ni, dia tahu apa yang Allah tetapkan itulah yang paling baik. Dan dia sebut, wa anta khairul warisin. Kaulah wahai Allah sebaik-baik yang memberi waris ni, memberi anak ni. Kaulah Tuhan yang paling baik. Kita tengok pada diri kita, sejauh manalah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana? Banyak benda yang kita bersangka baik dengan Allah ataupun banyak benda yang kita argue keputusan Allah. Tu kecewa kita, saya ni nak je belajar kat sini tempat, saya nak je saja pergi ni, kawan-kawan semua pergi, saya tak. Contohlah. Kita pun rasa jealous, cemburu je. Kenapalah takdir saya macam ni? Kita tak tahu apa perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun pernah cerita dengan ibu-ibu. Saya punya cita-cita daripada kecil nak pergi sana pergi sini. Tapi rupa-rupanya ibu saya doa. Janganlah anak ni pergi ke luar negara, dia kata. Biarlah anak ni duduk dekat Malaysia ni, belajar dekat sini. Kita rasa marah lah kan? Kita rasa marah. Kenapalah doa macam tu? Orang lain nak pergi, patutlah nak apply tu tak ada beasiswa lah. Beasiswa tiba-tiba tahun tu berhentilah. Elok pula sebelum ni ada beasiswa, tahun saya nak pergi dia berhenti pula. Tahun depan tu elok pula dia buka balik. Selalu kita sangka macam tu kan. Kita cela-cela kadang perkara-perkara yang telah ditetapkan. Tapi sentiasa bersangka baik, Allah Ta'ala lah sebaik-baik yang memberi
waris. Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik memberi warisan. Okay? Ni doa para Nabi ni mengajar pada kita setiap apa yang kita doakan, yang kita harapkan kepada Allah, sentiasa ada sangkaan-sangkaan baik pada Allah dengan keyakinan Allah lah yang mustajabkan doa, yang perkenankan segala permintaan yang kita inginkan. Okay? Baik, kemudian baru Allah kata fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Dan kami mustajabkan baginya doa dan kami kurniakan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Dan yang lain itulah Allah Ta'ala sebut. Okey. Baik, ini antaralah perkara pertama. Kalau nak doanya mustajab, berdoalah dengan penuh keyakinan dan berdoalah dengan harapan. Baik, yang kedua. Yang kedua, sebelum kita berdoa, iaitu pujilah Allah sebelum berdoa. Yang ini kita dah bincang sebelum ni dah. Pada surah Al-Fatihah. Pada surah Al-Fatihah tu ada seni doa yang Allah ajarkan. Sebelum kita sebut hajat-hajat kita, jangan tu angkat tangan, ya Allah berilah saya ni bla 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 bla. Tak, kita kena sebut pujian-pujian kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia membantu minda bawah sedar kita ni, kita sedang meminta kepada Tuhan pemilik segalanya. Saya bagi contoh masa kita bincang hadis surah Fatihah tu. Kalau kita nak jumpa dengan majikan nak apply cuti, ataupun kita nak jumpa dengan bonderus, saya minta malam minggu ni saya nak cuti lah sebab nak pergi umrah. Jadi saya tak boleh uruskan kelas dekat JNI ni contohlah. Kita minta kita pada bonderus, permintaan kita tak sama. Betul tak? Tak sama. Sebab apa? Sebab kita dalam minda bawah sedar kita tahu bonderus dia ketua kita. Dia pengasas JNI ni. Dia itu, dia ini. Jadi cara kita minta tu dengan sungguh-sungguh. Dan cara kita minta tu lebih proper. Dia tak sama bila ibu-ibu minta kat saya, Ustaz saya nak cuti. Ibu-ibu kata, apa function Ustaz saya nak minta cuti kan dia. Jadi kita minta pun ala kadar je. Itu pun WhatsApp je Ustaz. Kalau dengan bonderus mungkin kita call, mungkin kita jumpa. So minda bawah sedar kita sedar. Kita meminta pada sesuatu yang boleh perkenankan hajat kita. Jadi penting mulakan doa itu dengan pujian-pujian kepada Allah. Bukan Allah memerlukan pujian kita. Tak, Allah tak perlukan. Tapi kita yang memerlukan supaya kita sedar, kita minta pada siapa ni? Dialah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha memperkenankan. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui. Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Automatik otak kita mula dah hadam dia tu. Saya minta pada sesuatu yang paling berkuasa, yang boleh memperkenankan, yang boleh memustajabkan hajat-hajat yang kita inginkan. Okay? Itu antaralah yang kita ingat, yang perlu kita hadamkan. Okay, baik. Kemudian, kita tengok contoh doa para Nabi. Contoh doa para Nabi. Tengok pada surah Asy-Syu'ara. Kita ada masa lagi ke? Tak beda. Okay, contohlah doa surah Asy-Syu'ara. Kita tengok contoh satu je lah. Banyaklah ni. Ada banyak contoh yang saya dah buat homework. Tapi saya share satu je. Okay, surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah tentang doa Nabi Ibrahim. Okay. Surah Asy-Syu'ara pergi pada ayat yang ke-78. Okay. Okay, kita tengok surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-78. Okay, pada ayat yang ke-78, Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan. Apa salah ini? Oh, ni 28. Okay. Okay, ini doa Nabi Ibrahim. Okay, ini doa Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim ni disebut doa-doa dia, okay, sebelum Nabi Ibrahim ni disebut doa-doa dia, Nabi Ibrahim ni dia memulakan katanya. Okay, apa doa Ibrahim sebut pertama kali? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia puji Allah ni. Dialah Allah yang ciptakan aku. Itu pujian kan? Ya Allah, aku minta pada engkau sebab engkau ciptakan aku.
Kita puji Allah. Kita sedang sedar. Aku minta pada sesuatu yang menciptakan aku. Sudah tentulah dia yang paling berkuasa dan yang paling tahu tentang diriku. Fahuwah yahdin, dan dialah Allah yang memberi petunjuk pada aku. Ini intro mukadimah doa Nabi Ibrahim. Sebelum dia berdoa hajat dia sebut pujian pada Allah. Allah lah ciptakan aku, Allah lah yang memberi petunjuk pada aku. Kalau Allah tak cipta aku, kalau Allah tak beri petunjuk pada aku, tak jadi apa pun aku. Tak jadi apa. Aku orang yang kerugian lah. Kemudian dia kata apa? Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Allah yang memberikan aku makan, dan dialah Allah yang memberikan aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Wallazi yumituni, dan dialah Allah yang mematikan aku, thumma yuhyin, dan dialah Allah yang menghidupkan aku. Yumituni ni yang matikan aku ni, yumituni ni yang mematikan aku ni adalah merujuk kepada kehidupan sebelum kita hidup. Maksudnya sebelum ada alam roh tu, kita ni sebelum hidup atas muka bumi ni kita mati sebab kita tak wujud. Jadi dia kata wallazi yumituni, Allah lah yang matikan aku. Daripada aku tak ada, summa yuhyin, kemudian aku ada, aku hidup. Allah lah segalanya. Disebut Allah Ta'ala ni. Kemudian dia kata lagi wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Barulah disebut, iaitu dialah Allah yang aku sangat berharap supaya Allah ampunkan kesalahan-kesalahan aku di hari akhirat. Okay. Tonton tengok kat sini. Dia nak minta apa dekat sini? Doa Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim nak minta apa? Dia nak minta Allah Ta'ala ni berikan kepada dia, iaitu hukman wa alhiqni bis salihin. Dia nak Allah beri dia ilmu pengetahuan agama, dan dia nak dia ni duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku ni sebutan yang baik, nama yang harum dalam keadaan orang-orang yang akan datang. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku ni orang yang mewarisi syurga. Waghfirli li abi, dan ampunlah dosa ayahku, innahu kana minadh-dhallin, sebab dia orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan jangan engkau hinakan aku di hadapan makhluk-makhluk yang dibangkitkan semula. Ni dia sebut doa dia. Tapi sebelum dia doa, dia puji dahulu Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ini salah satu dalil macam mana kita nak jadikan doa kita mustajab. Permulaan kita berdoa tu, jangan kita tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Pujilah Allah. Sebab ini bukan sekadar adab je, tapi sebenarnya untuk bantu kita, untuk minta tu sungguh-sungguh. Supaya kita sedar, kita sedang meminta kepada sesuatu yang paling berkuasa. Okey? Baik, yang ketiga, jagalah makan minum kita supaya doa kita mustajab. Saya pernah kuliah dalam kuliah sirah kan? Antara sahabat Nabi yang paling mustajab doanya siapa? Ibu-ibu? Paling mustajab doa dia. Terkenal sebagai doa paling mustajab. Siapa? Ibu-ibu? Jauh dah ni sampai ke dapur rasanya ni. Lupa lah Ustaz. Dengar lah Ustaz. Dengar sambil masak. Dia cakap lah sampai dapur dah ni. Dengar Ustaz, dengar. Dengar Ustaz, dengar. Siapa lah, dia Ustaz cakap dulu siapa. Sa'ad bin Abi Waqqas ke? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni doa yang paling mustajab. Bila sahabat tanya pada dia, kenapa dia doa paling mustajab? Sedangkan dia bukan macam Abu Bakar, sahabat besar, Umar, Ali kan. Lalu dia kata, aku tak tahulah amalan aku ni apa, tak tahu pun. Tapi setiap kali apa yang aku makan, aku akan pastikan datang daripada mana sumbernya. Dia akan double check setiap yang dia makan tu sumbernya daripada mana. Sama ada hartanya halal ke, haram ke, ataupun syubhah. Yang itulah menjadikan dia doanya mustajab. Doanya mustajab. Okey, alright. Bunda Asma, nanti saya selalu panggil lah, kena selalu panggil ni. Kalau tidak jauh nanti, makin lama makin jauh nanti. Mula dia sampai dapur, Yagi tak mana-mana dia pergi.
Okey. Baik. Gurau je, jangan marah ya, gurau je. Okey. Baik. Kemudian itu antara sebab doa-doa yang mustajab. Antara doa-doa yang mustajab itulah salah satunya. Okey, baik. Kemudian yang kedua pengajaran daripada hadis ini iaitu Allah sama sekali tidak menolak permohonan hamba-Nya, bahkan menggalakkan mereka supaya tidak putus-putus berdoa kepada Allah. Ini dah selalulah kita sentuh. Selalulah kita bincang kan. Iaitu doa ni bukan Allah tak makbulkan, tetapi Allah tangguhkan. Sebab itu disebut la ansurannaka walau ba'dahin. Aku pasti akan bantu padamu walaupun selepas tempoh yang panjang. Aku akan tolong kamu tapi tempoh panjang. Maksudnya jangan kamu ingat hari ni minta, hari ni dapat. Sebab Allah telah aturkan yang paling terbaik. Okey. Ada orang, saya ada kawan, dia ni suaminya meninggal. Dia bekas jemaah saya lah, jemaah umrah. Saya bawa dia umrah. Kawan dia, suaminya arwah dah meninggal lah. Kami pergi umrah sama-sama, umrah bulan Ramadan masa tu. Saya uruskan dia dengan keluarga dia lah, dengan suami dia. Suami dia memang baik, sangat baik. Betul-betul baik. Sangat baik, betul lah. Saya sendiri berkawan dengan suami, sangat baik. Sampai banyak urusan saya suami dia dengan kerelaan, sedangkan suami dia first time sampai. Tapi dia suka nak bantu. Memang saya pun tak nafikanlah, baiklah, sungguh baik. Tapi adalah cerita-cerita yang tak enak lah. Tak enak tu bukan pasal suami dia, tapi orang-orang yang berada di sekeliling suami dia yang menjadikan isteri dia ni rasa macam tak ni lah. Mungkin ada rasa tak selesa. Mungkin lah dari sudut keluarga lah, dari sudut keluarga. Pendek ceritanya, takdir Allah Ta'ala musim kita COVID tu, suami dia salah seorang yang terkorban. Suami dia meninggal dunia lah sebab terkena COVID. Okay, suami dia meninggal. Dan tak lama lepas tu, dia ni dipinang oleh orang lain. Dipinang oleh orang lain. Dan dia pun dah berkahwin lah dengan suami baru ni, dan Allah Ta'ala kurniakan dia zuriat. Allah bagi dia zuriat. Dan dia ceritalah pada isteri saya lah, sebab dia perempuan kan. Dia cerita pada isteri saya. Dia ceritalah, dulu dia nak sangat ada anak. Dapat anak seorang je dengan suami yang lama tu, yang meninggal tu seorang je anak dia. Dia nak sangat, usaha sangat nak dapat anak. Nak sangat dapat anak. Tapi Allah tak makbulkan lah. Dia rasa Allah tak makbulkan. Sampailah dia pergi Mekah pun tak dapat juga. Jadi dia kata, lepas suami dia meninggal tu, dia baru sedar. Dia kata mungkin Allah Ta'ala tak kurniakan dia zuriat dengan suami lama tu hanya seorang dan anak. Mungkin sebab Allah Ta'ala nak ambil suaminya lebih awal. Mungkin Allah Ta'ala juga nak selamatkan hati dia. Sebab walaupun suami dia sangat baik, tapi dia mungkin termakan hatilah dengan keluarga sebelah suami dia. Macam itulah lebih kuranglah cerita dia. Okay? Jadi dia rasa, ya Allah, Allah Ta'ala mungkin selamatkan dia lah. Ada anak pun dah besar dah yang suami pertama tu. Jadi Allah Ta'ala rezekikan dia kahwin dengan suami baru ni, bujang lagi. Kemudian dah berkahwin, dapat anak. Dapatlah anak tak berhenti pula, anak banyak pula anak dia. Rezeki dia pula. Dia kata macam itulah. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang dia tak makbulkan doa kita, bukan tak makbul lah, dia tangguhkan untuk kita. Mungkin ada sebab-sebab hikmah yang telah disusun baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita lah kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Jangan putus-putus untuk berdoa kepadanya. Apatah lagi berdoa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Setiap kali kita berdoa, setiap kali itulah dikira sebagai ibadah. Dan yang ketiga, jagalah adab ketika berdoa, merupakan ciri utama doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Baik, okey. Kita berhentilah di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hadis yang berikutnya, muka surat 58 pada minggu hadapan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya serahkan kepada Kak Mira. Silakan Kak. Ustaz, tak payah buka soalannya. Tak payah buka tu. Ya, okey, tutup pintu rapat-rapat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz, masya-Allah. Banyak kita dapat hari ni, masya-Allah. Pertamanya bersangka baiklah dengan Allah, masya-Allah. Banyak ibrah yang kita boleh ambil dari kisah-kisah ujian para nabi tadi yang Ustaz ceritakan. Doa-doa para nabi ini yang boleh kita ambil pengajaran dan kita boleh amalkan juga Ustaz kan.
Kalau mahu doa kita mustajab, yang pertamanya pujilah Allah sebelum kita berdoa dan berdoalah dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mustajabkan doa kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz sikit bahannya. Hari ini 5.15 petang kuliah asal kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan Kitab Qalbun Salim. Kuliah maghrib kita bersama dengan Yang Ahmad Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin dengan Syarah Matan Al-Barahin jilid yang kedua pada pukul 8.15 malam, dan kuliah akhir kita kuliah Isyak hari ini dengan Kitab Nasihat Buah Hati bersama dengan Al-Fadhil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman. Yang ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.